Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan baik. Okay, hari ini hari Rabu, 23 Jun 2021. PDPR Matematik masih dalam tajuk nisbah. Okay, hari ini kita akan terus tengok latihan dari buku teks, muka surat 161, latih diri, dan juga muka surat 162, mahir minda. Okay, saya akan tunjukkan, saya akan terangkan cara untuk menjawab soalan-soalan yang ada di muka surat 161 dan juga 162. Okey. Jadi dari muka surat 161, latih diri, soalan selesaikan masalah berikut. Ada 3 soalan iaitu A, B dan C. Okey, untuk soalan A, kita ada bilangan buku cerita Giok Kiau ialah 6 buah buku dan bilangan buku cerita Lisa pula adalah lebih 5 buah daripada Giok Kiau. Nyatakan nisbah bilangan buku cerita Giok Kiau kepada jumlah buku cerita mereka. Okey, untuk nisbah, kamu mesti faham apa maklumat beri. Okey, soalan ni senang sahaja untuk dijawab. Simple je. Cuma kena faham apa yang kamu baca. Kalau tak faham, memang masalah untuk kamu menjawab. Okey, jadi kita dah baca sekali tadi. Bilangan buku cerita Giok Kiau. Kita ada buku cerita Giok Kiau. Ialah 6 buah buku. Okey, jadi saya nak kamu tandakan dalam buku nanti setelah kamu salin, kamu gariskan maklumat penting. Manakala bilangan buku cerita Lisa adalah, okey, di sini kamu kena faham. Buku cerita Lisa lebih 5 daripada buku Giok Kiau. Okey, jadi nanti kamu tulis dalam buku. Tak payah tulis nama penuh, kamu hanya tulis GK untuk Giok Kiau. Sebab dia nak nisbah buku cerita Giok Kiau kepada ini, Giok Kiau kepada jumlah buku cerita mereka. Dia nak kepada jumlah buku. Jadi kamu kena tengok maklumat. Giok Kiau ada berapa? Ada 6. Kepada jumlah. Okey, untuk jumlah maksudnya buku cerita Giok Kiau campur dengan buku cerita Lisa. Untuk jumlah ni. Jadi untuk cari buku Lisa, kamu kena cari buku Lisa dulu. Buku Lisa ada berapa? Okey, jadi buku Lisa dekat garisan merah ni lebih 5 daripada buku Giok Kiau. Okey, macam mana kamu nak cari lebih 5? Giok Kiau ada 6 lebih 5. Jadi kamu akan dapat buku cerita Lisa kat sini berapa. Jadi lepas tu kamu kira pula jumlah. Nanti kamu dapat bilangan buku Lisa. Lepas tu ada berapa, baru kamu cari jumlah buku. Jumlah buku kamu kena cari buku Giok Kiau tambah dengan buku Lisa. Okey, jadi kamu kena Giok Kiau ada dekat sini 6 tambah dengan buku Lisa yang kamu kena cari di sini. Okey, baru kamu boleh letak jumlah tu sama dengan berapa ni, letak di sini. Okey, Giok Kiau kita dah tahu. Giok Kiau kita tahu dia ada 6. Dapat dari mana? Daripada maklumat soalan. Okey, untuk jumlah kamu kena cari di bahagian sini. Okey, jadi simple je. Kena faham apa yang maklumat beri dan kamu kira pengiraan yang mudah begini untuk dapatkan nisbah yang diminta. Okey, jelas ya? Okey, untuk soalan B. Di dalam sebuah bakul terdapat 20 biji bola. 9 biji bola itu berwarna putih dan bakinya berwarna biru. Hitung nisbah bilangan bola biru kepada bilangan bola putih. Okey, mari kita tanda maklumat penting di sini. Kita ada dalam bakul ada 20 biji bola dalam bakul. Kemudian 9 biji bola warna putih. 9 bola putih. Baki berwarna biru. Hitung nisbah. Okey, ini yang dia minta. Dia nak nisbah bilangan bola biru kepada bilangan bola putih.
Itu dia minta. Dia nak bola biru, nisbah bola biru kepada bola putih. Okey, jadi kamu kena carilah bilangan bola biru, kamu kena cari bilangan bola putih. Okey, tengok maklumat. Dia kata dalam bakul kesemua bola ada 20. Okey, dalam bakul kesemua bola ada 20 ni. Kemudian 9 berwarna putih. 9 berwarna putih. Selebihnya baki biru. Jadi kalau putih kita dah tahu ada 9. Jadi kamu boleh isi kat sini. Okey, untuk putih kita dah tahu ada 9. Putih ni ada 9. Okey. Biru. Mari kita cari bola biru. Oh, sorry. Mari kita cari bola biru. Okey, dia kata baki berwarna biru. Macam mana nak cari baki berwarna biru? Semua 20, kamu buangkan bola putih. Buang, makna tolak 9 yang putih. Kamu akan dapat bola biru. Bola biru, kamu dapat hasil daripada tolak ni. Lepas tu kamu letakkanlah di sini untuk mendapatkan nisbah bola biru kepada bola putih. Okey, ini soalan B. Simple je. Okey, seterusnya soalan C. Soalan C kita ada jarak dari bandar A ke bandar B ialah 29 km. Jarak dari bandar A ke bandar C ialah 60 km. Jika bandar B terletak di antara bandar A dengan bandar C, berapakah nisbah jarak dari bandar A ke bandar B kepada jarak bandar B ke bandar C? Okey, soalan ni panjang tapi simple sebenarnya. Okey, cuba fahamkan apa yang diminta. Jarak bandar A, ini maklumat penting, ke bandar B ialah 29 km. Okey. Kemudian jarak bandar A ke C 60 km. Okey, kat sini ni. Jika bandar B, kita nak tahu kedudukan ni. B terletak antara A dan C. Okey, mari kita lukis. Kalau bandar A, B, C ni berada pada satu garis lurus. Okey. A di situ. Bandar B terletak antara A dan C. A dan C, B kat tengah ni ada. B duduk di antara. Di antara maknanya dia dekat tengah. Itu maksud maklumat sini. B terletak di antara A dan C. Itu maksud dia. B ni terletak di antara A dan C. Itu maksud dia. Jadi kedudukannya begini. Okey, jadi mari kita letak jarak untuk bandar-bandar ini. Okey, A ke B. Untuk A ke B, A ke B. Okey, jaraknya 29 km. Untuk B ke C, jadi kamu boleh melukiskan rajah ringkas ni dalam buku nanti. 60 km. Lukiskan rajah yang ringkas ni dalam buku tulis. Okey, jadi kita dah nampak dengan jelas kat sini ya. Jarak antara bandar-bandar ini. Jadi mari tengok soalan semula. Dia nak apa? Dia nak nisbah A ke B kepada B ke C. Itu nisbah yang dia nak. Dia nak nisbah A, B kepada B, C. Okey, di mana AB? AB ini yang biru ni. Ini 29. Nisbah dia. Nombor dia 29. Nisbah 29 kepada BC yang warna merah. Ni 60. Okey, jadi itu nisbah dia. Okey, itu nisbah dia. Jadi memang simple je. Senang. Cuma kamu kena fahamkan apa yang maklumat ceritakan dalam soalan ni. Okey, selesai soalan muka surat 161. Sekarang kita akan tengok muka surat 162 Mahir Minda. Okey, untuk soalan nombor 1 dan 2, saya tidak akan terangkan kerana ia sangat mudah. Okey, fahamkan maklumat, ada rajah kat situ dan
tuliskan nisbah yang soalan minta. Untuk soalan nombor 3. Okey, soalan 3A. Pak Amit menyediakan 48 bungkus nasi lemak dan 40 bungkus mi goreng. Sebanyak 45 bungkus nasi lemak dan 38 bungkus mi goreng telah terjual. Berapakah nisbah bungkusan mi goreng kepada bungkusan nasi lemak yang tinggal? Okey, mari tengok apakah maklumat penting yang ada. Maklumat penting. Pertama, Pak Amit menyediakan 48 bungkus nasi lemak. Kemudian, Pak Amit juga sediakan 40 bungkus mi goreng. Jadi, ada 2 jenis makanan yang disediakan. Okay, nasi lemak dan mi goreng. Kemudian, nasi lemak dan mi goreng ni telah beberapa daripadanya telah dijual. Okey, berapa banyak nasi lemak yang sudah dijual? 45 bungkus nasi lemak dijual. 38 bungkus mi goreng dijual. Okey. Terjual maknanya kamu nanti kena tolak lah. Bila dah kena jual mi goreng dengan nasi mi goreng dengan nasi lemak Pak Amit telah kurang. Okey, jadi soalan dia nak nisbah mi goreng kepada nasi lemak yang tinggal. Maknanya baki. Yang tinggal ni bermakna baki. Kalau baki maknanya dia kena tolak. Dia kena tolak. Okey, jadi kita akan tuliskan nisbah apa kepada apa tadi? Mi goreng. Dia nak mi goreng kepada nasi lemak. Mi goreng nasi lemak. Baki ya. Okey, mari kita kira baki. Untuk kira baki, untuk mi goreng. Tengok mi goreng 40. Kamu tolakkan dengan 38. Sebab mi goreng 38 sudah dijual. Tolak 38. Nanti dapat baki untuk mi goreng. Untuk nasi lemak. Okey, pada mulanya ada 48. Kamu tolakkan yang dia telah jual ni, 45 ni. Okey, nanti dapat baki dia. Kemudian, kamu ambil baki dia, tuliskan kat sini. Mi goreng, baki mi goreng dan baki nasi lemak. Bukan nisbah baki mi goreng kepada baki nasi lemak. Hasil daripada tolak kat sini, letak di situ. Okey, itu untuk soalan nombor 3A. Seterusnya B. Raja menunjukkan bentuk gabungan 2 buah segitiga. Okay, kita ada segitiga warna pink tu. Okay, dan segitiga warna hijau. Nisbah panjang sisi AB. Yang ni kamu kena faham. Nisbah panjang sisi AB yang ni kepada AD. Kepada AD. AD maknanya daripada hujung ni sampai sana. Ialah nisbah 3 kepada 8. Kira panjang Z. Z yang ini. Okey, jadi sambil kamu baca, kamu kena tengok rajah ni. Apa yang disebut. AB ni dia. AD kat sana. Z kat sini. Okey, jadi bila dah faham tu, bolehlah kita mula jawab. Okey. AB. Nisbah panjang AB. Sisi AB. Sisi AB kepada AD. Jadi kita akan tulis AB kepada AD. Ialah ini. 3. Nisbah 3 kepada 8. Okey, jadi mari kita fahamkan rajah. Okey, AB, mana tadi AB? AB ini. Ini AB. Okey. Kemudian, di mana AD? AD. AD ialah ini. Daripada A ni sampai situ. Okey, kat situ AD ni 8. Okey.
kalau AB ni 3. Jadi, soalan minta kira panjang Z. Z sama dengan berapa? Ni, Z. Ni, kat sini Z. Kat sini Z. Berapa? Okey, kalau semua ni yang kuning ni 8, had setakat hitam ni 3, berapa yang merah Z ni? Untuk jadi 8, 3 ni kena ada lagi berapa untuk jadi 8? Itulah dia panjang Z. Itulah dia panjang Z. Jadi saya harap kamu faham dengan penerangan ini. Okey, seterusnya soalan C. Di dalam sebuah kotak terdapat 25 batang aiskrim. Jika 24% daripada aiskrim itu berperisa durian dan selebihnya berperisa mangga, berapakah nisbah bilangan aiskrim berperisa mangga kepada bilangan aiskrim berperisa durian? Okey, baik. Mari kita tandakan maklumat penting yang terdapat dalam soalan. Pertama kita ada semua aiskrim terdapat 25 batang aiskrim ni semua jumlah. Okey, kemudian katanya 24% daripada aiskrim itu berperisa durian dan selebihnya berperisa mangga. Okey. Soalan minta nisbah bilangan aiskrim berperisa mangga kepada bilangan aiskrim berperisa durian. Okey, dia nak nisbah mangga kepada durian. Masalah sekarang, dia bagi jumlah aiskrim dua-dua perisa, lepas tu dia bagi peratus aiskrim durian. Okey, kita tak nak peratus, kita nak bilangan berapa batang sebenarnya. Jadi kita kena kira 24% daripada semua aiskrim tu berapa banyak yang perisa durian. Okey, jadi mari kita kira untuk durian. Untuk aiskrim berperisa durian, okey, peratus yang diberi ialah 24%. Jadi untuk kita kira berapa bilangannya, ingat lagi ya, peratus daripada kuantiti, kita akan darabkannya dengan kuantiti. Daripada semua aiskrim berapa? 25. Okey, jadi di sini kalau murid masih ingat tangga 100. Okey, tangga 100 kita boleh pemudah 100 dengan 25 ni. Okey, dekat tangga 100 4 kita kali dengan 25 akan dapat 100. Jadi kita boleh guna ini untuk pemudah 100 dan 25. Maksudnya 100 bahagi 25 akan dapat 4. Jadi dia ada dalam sifir 25. Saya tukar. Mari kita. Dalam sifir 25, 100 ni yang keempat. Dalam sifir 25, 25 yang pertama. Okey, kemudian kita boleh pemudahkan 4 dengan 24. 4 dengan 24 bila kita permudahkan sifir 4. Sifir 4, 4 yang pertama. Sifir 4, 24 yang ke-6. Okey, jadi jawapannya ialah tinggal apa tu? 6 kali 1 yang kuning tu per 1 yang biru tu. Jawapan dia 6 kali 1, 6. 6 bahagi 1 dapat 6. Durian ada 6 batang. Okey, kalau kamu tak faham cara pemudah, untuk murid yang tak faham cara permudah, ini yang potong-potong ni ialah pemudah ni. Yang kita kalau nak pemudah kita kena mahir dengan sifir. Jadi kalau kamu tak mahir, tak faham cara ini, caranya kamu kena darab. 24 ni kamu darab dengan 25. Buat bentuk lazim kat tepi sini. 24 kamu kali 25. Okey, hasil darab tu kamu bahagi dengan 100. Nanti kamu dapat jawapan yang sama, iaitu 6. Okey. Durian kita dapat 6. Jadi kalau durian 6, bolehlah kita kira untuk mangga. Macam mana nak kira mangga?
Aiskrim mangga. Kesemua aiskrim 25. Durian 6. Jadi 25, kamu keluarkan durian. Tinggallah aiskrim mangga hasil tolak ni. Okey, dapat kat sini mangga. Jadi, bolehlah kamu tulis nisbah aiskrim mangga kepada aiskrim durian. Durian dah kira yang ni, mangga ni hasil tolak ni kat sini. Okey, jadi itu. Okey, jadi ini soalan antara yang kita kena buat hari ini. Dari 2 muka surat. Jadi jawab dalam buku tulis. Okey, dan jangan lupa isikan borang kehadiran. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.